Sebab Quran ini walaupun hafi pun sama tak erti dengan orang lain. Al-Hafiz sebut dia. Al-Hafiz sama tak erti ya kita. Cuma dia boleh dia pakai Al-Hafiz kerana dia apa? Al-Hafiz apa? Dia istilah Al-Hafiz ni asalnya orang apa hadis bukan apa Quran. Asalnya lah dia apa hadis ni lebih rumit daripada apa Quran. Kelam kita ni lah. Kelam kita ni tidak ikan. Nak putih. Pada hadis dia apa dia putih. Dia bukan putih, dia tu kelabu tu. Tapi kena putih, molek putih. Itu tabi'i, perasaan dia. Jadi sebab tu dia sebut sini, misalnya seperti hamba hitam. Ada orang Arab ni, bila klik orang hitam ni, memanglah anggapan dia rendah. Dia rendah. Pertama sekali rupa tidak sama. Yang kedua pula hitam. Yang ketiga pula suasana tidak bersih. Habislah kalau ada dua tiga tu. Sebab tu dia sebut sana abd apa ni? Hamba yang hitam. Jariyatun sauda. Jadi biasanya orang hitam ni jin hamba. Orang yang menumpak. Dan dulu tu. Jadi masyarakat Arab ni daripada dulu-dulu lagi dah apakah hamba. Lain pada masyarakat kita kita tidak begitu. Kecuali orang-orang atasan, raja-raja gabor itu dah guna hamba ni. Lalu diwajib. Lalu dijawab dengan mengisyaratkan kelak. Adapun golongan ashabul a'raf yang pertama, mereka diberi kefahaman menetapkan hujjah dan hidayah. Pertama ni orang asli. Orang asli tu kena orang molek, beda reti, beda faham. Barulah dia tu dikira mukmin. Tapi hak golongan ni tidak perlu ni. Asal dia serupa cukuplah. Pasal dia tidak ada kemampuan untuk mengenal atau memahami. Ini dia banding macam budak-budak ya. Macam budak-budak, macam apa ni, haiwan. Itu nak rakyat rendah, terlalu rendah akal. Syahulullah menyebut pula di dalam Hujjatullahul Balighah bab tabaqatul ummah. Bab tabaqatul ummah juzuk pertama. Muka surat 245 246. Dia sebut mana pula? Ni dah sebut tadi bukan dalam Hujjatullah tu. Boleh jadi dalam Hujjatul Balighah. Dia sebut bahawa golongan ashabul a'raf terbahagi kepada dua jenis. Satu kaum yang mizahnya sihat. Satu kaum yang mizahnya sihat, fitrahnya bersih, bagaimanapun tidak sampai seruan Islam. Dia tak ada apa satu, molek orangnya. Dari sudut kejadian tak kacak mana lah orang sempurna. Tinggal lagi dia ni tak sabar seruan Islam. Sama ada sekali ataupun sama ada bukan sama sekali. Tidak sampai seruan Islam sama sekali. Bukan sama ada sekali tu, sama sekali. Di itu aku rasa kena buat itu.
Ataupun telah disampaikan seruan, tetapi seruan yang tidak boleh menegakkan hujah. Ada orang royak, tapi royak pun dia tak boleh faham. Dia tak boleh yakin, tak meyakinkan diri dia. Jadi itu pun tak sabar juga dia kira. Dia masih jahil. Itu tidak boleh menyampaikan kesamaran mereka. Penyampaian itu tidak boleh menyampaikan kesamaran, menghapuskan itu, menyampaikan kesamaran. Tetapi seruan yang tidak boleh menegakkan hujah. Satu, penyampaian itu tidak boleh menyampaikan kesamaran mereka. Bahasa tidak menyampaikan, menghilangkan kesamaran. Jadi kalau dia sama, duk kelabu, tak faham, kalau kita royak itu tidak boleh menghilangkan kesamaran dia. Sebab muka sama ni muka kelabu. Dan mereka terus hidup. Tanpa terus tenggelam di dalam semangat buruk, hina dan amalan-amalan yang kotor. Mereka tidak berpaling kepada Allah, tapi tidak patuh kepada Allah. Mereka sibuk dengan kemajuan yang segera. Artinya tak lebihlah daripada hari-hari itu cari kepentingan hidup. Kontrak menego, sebanyak mana mungkin tahu sipan banyak harta tu je kerja dia. Nak kata ada Tuhan pun tak, nak kata ada pun tak. Dan tu je kerja dia. Mereka ini bila mati kembali dalam keadaan buta. Ibarat padahal kalau mati di buta lalu kesok. Dia mati buta lalu kesok, bukan mati hidup. Buta bila. Jangan banyak nak ibarat aja. Orang belah ni ibaratnya bila dia mati tu macam orang hidup tapi buta. Tetapi tidak pergi kepada azab dan tidak juga kepada pahala. Ni orang ni. Dia tak pergi ke mana-mana. Nak pergi ke neraka pun tidak. Nak masuk surga pun tidak. Boleh nikmat pun tidak. Boleh azab pun tidak. Sebabnya orang-orang yang dikenakan azab ni, dia kena di barzakh lagi. Mana di alam kubur lagi. Mengikut kenyataan hadis, bila satu orang yang berdosa masuk saja ke kubur, dia kira mula situ. Masuk je ke kubur, maka dibuka selalu pintu neraka. Apa saja jenis azab neraka semua siapa. Jadi hak ni dia belum masuk neraka ni, waktu alam barzakh. Dia dah boleh kat situ. Jadi sama juga hak nikmat, dia buka pintu syurga. Segala nikmat syurga dah boleh. Jadi hak langkah pertama. Pada seterusnya ke mahsyar, ke neraka, mana seterusnya azab lah itu baginya. Jadi orang ni dia tak pergi belakang, pergi ke azab pun tidak, dan juga pergi ke nikmat pun tidak, sehinggalah habis sifat bahimiyah mereka. Jadi bila mati itu sifat bahimiyah masih ada, duduk gantung di nasamah dia.
Bila satu orang mati, dia nasamah. Dia mati ni kerana nasamah jauh mengikut syarullah. Manusia dia ada nasamah, binatang tak ada nasamah. Nasamah ni sejenis ruh yang mempunyai dua muka, ibarat dua muka. Maknanya sebahagian dia menghadap ke dunia, sebahagian lagi menghadap ke akhirat. Jadi kalau sewaktu dia hidup, dia bersihkan nasamah dia, arti dia bersihkan sifat haiwan dia, di mana sifat haiwan ikut kehendak sifat malakiyah. Maka bila balik ke akhirat, dia jadi malakiyah. Bila jadi malakiyah, dia tidak azab. Dia tidak azab. Tapi kalau dia jadi bahimiah, sebab dia bahimiah dah pun, dia tidak tahzik, tidak bersih, tidak cuba menyucikan jiwa bahimiah dia waktu hidup, maka bila dia mati, maka dia terpaksalah terima azab. Azab-azab tu kerana daki sifat bahimiah yang lekat di ruh nasamah dia. Itu saja. Jadi ruh nasamah ni dia akan habis sikit demi sikit. Bila kena azab, mana azab tu menghapuskan sifat buruk tadi. Jadi bila habis, maka dia hilang azab tu dan dia akan balik jadi sifat malaikat lah. Bila terhapus sifat bahimiah, lalu berkilat sedikit sifat malakiyah kepada mereka. Ibarat kilat. Berkilat tu berarti ada cahaya. Sifat malakiyah, sifat yang mempunyai cahaya. Bahimiah dia tidak bercahaya. Makna tak ada suluhan. Jadi orang yang tidak ada suluhan di dunia ni serupa terseroyak atau terbaca dalam kapur dia tak nampak berlaku. Arti orang tu dah dikuasai oleh bahimiah. Baca lah ayat mana, kumbalah tahu lah dia. Jangan orang tu bahimiah. Jadi kalau dia ada malakiyah, bila baca benda-benda yang berkait dengan malakiyah, dia akan lah malakiyah. Dia lah malakiyah, dia akan tunduklah daripada kekerasan dia tu. Itu beza. Itu satu jenis. Jenis yang kedua pula, kata Syarullah, ialah satu kaum yang akalnya lemah seumpama gulungan kanak-kanak. Supaya budak-budak yang belum balik. Kanak-kanak ni maknanya tak balik lah. Balik ni dia berakal. Sebab tu syarat ada kena taklif ni, dia akil lagi balik, berakal serta umur cukup 12. Tapi kalau umur 12 akal tak cukup lagi, tak balik lagi. Jadi balik kena lihat lah, kena lihat suasana umumnya, masyarakat yang berkenaan itu. Kalau kita Malaysia lah, galiknya budak-budak berakal berapa? 12 ke, 15 ke. Kadang-kadang 12 pun tak berakal lagi. Tak berakal lagi. Jadi hak ni bergantung pada suasana. Jenis nak bahasa lambat, jenis nak cepat. Dalam TV tadi, kamu tengok di Melaka, satu orang budak umur 7 tahun boleh bawa traktor, jentera-jentera berat, boleh, orang tu boleh bawa, boleh kau tanah, boleh lori, boleh sodok. Umur 7 tahun. Kau 7 tahun tu duduk sama TV dengan steering.
Tapi nak boleh, tapi berapa? 10,000 sahaja, tak ada apa kali. Amal saudara? Mungkin 10,000 sahaja tak ada. Sebab kita duduk dengar selama ni, tak ada lagi lah budak-budak boleh bawa orang tua, tak berani. Jangan budak-budak. Jadi hak malas tu paling cari. Jadi hak lagu tu tak boleh buat ukuran. Tengok iktibar umum. Iktibar umum. Ada ke 12 tahun atau 15 tahun. Barulah balik. Mana? Sampai. Boleh memikir. Akil. Satu kaum yang akalnya lemah, seumpama golongan kanak-kanak, orang yang kena rasuk hantu, kecil tu kalu, peladan dan hamba. Peladan pun sama, hamba pun sama. Ini dia yang peladan. Kalau pelaut, serupa je nelayan pun. Kena-kena nelayan lebih berat lagi. Sebab nelayan ni selik mata laut, selik mata laut, dia alah ke darat tak jauh ke tadi. Selik mata laut. Kalau ada darat ni lain juga. Ada juga kadang-kadang nak pergi maaf lah, kadang-kadang dengar cara agama ke malam-malam misal. Jadi kalau ke laut malam kau siang kau suruh asal boleh ikan tu lagi teruk orang ke laut ni. Yang mana dia sebutlah sini orang ke laut sebab tempat dia tak ada laut pun. Cuma peladan dan hamba. Golongan tersebut ini adalah dipandang tiada diambil kira. Mana orang tak wakil orang mana lah. Golongan-golongan ni orang tahu tak ada wakil. Ini buat mesyuarat soal ni. Tapi ni orang yang dulu ni kalau dia melon ni sebab kita tak ada ni. Soal ni peladan-peladan ni yang main orang lepas universiti. Jadi apa disebut di dalam ni makna kita kena tengok suasana, bukan semua keadaan, bukan semua tempat. Dan tidak memberi kesan oleh kebanyakan masyarakat. Ramai itu. Golongan ini apabila resam diasingkan daripada mereka, tinggallah mereka seperti orang yang tidak berakal. Dengan artinya orang ni hidup dia ni bergantung pada resanya, pada adat hidup masyarakat dia. Kalau ada adat tu buat, mana tak ada agama dah dia. Kalau dia ni bergantung ke agama, buang ke adat-adat resanya. Buat adat resanya tak ada apa-apa lagi. Tak ada. Tak usah pakai pio. Masa tak juru dah lah. Dia tak pakai pio. Ataupun dia buat moluk ke, dia buat moluk pun jangan. Setengah orang suka menang kata buat moluk. Dia rasa moluk tu agama. Nama pula baca wabak tu Fa'akuluhu wa sayyiduna Muhammad itu berlagu pula agama. Kalau lagi bunyi sebuah Quran baca tu. Jadi iman mereka itu memadai seperti yang dipadakan oleh Rasulullah terhadap seorang hamba perempuan hitam, di mana Rasulullah bertanya, di manakah Allah? Lalu dijawab dengan mengisyaratkan ke pihak langit. Nabi SAW menjawab bahawa dia itu seorang mukminah.
Maka dia mukmin tu dengan Allah tu. Maka dia tak tahu ke satu, ngaji gapo dah kau. Jadi bila tanya Tuhan tu mana, tunjuklah ke langit. Ya Allah dah tu. Mana padan dan kita tak ngaji ke satu tu. Sudah tak ngaji. Padu saya hari-hari dengan kambing. Dengan kambing je. Dia elok, jaga kambing tu ya kerja dia. Apa yang diperlukan terhadap golongan ini hanyalah Islam supaya kesatuan. Ya. Apa yang diperlukan terhadap golongan ini hanyalah Islam supaya kesatuan Islam tidaklah berpecah. Mana golongan ni hak perlunya tak lebih daripada masyarakat Islam yang pecah. Yang diperlukan dalam golongan ini hanyalah supaya kesatuan Islam tidak berpecah. Hak Islam pertama untuk kena buat Apa yang diperlukan terhadap golongan ini hanyalah Islam supaya kesatuan Islam tidaklah berpecah. Bismillahirrahmanirrahim. Islam pertama tu. Jadi tak perlu kepada dianya supaya kesatuan Islam tidak berpecah. Arti dia kena serupa dengan Islam ramai lah. Kalau dijual beli kedai, jual lah barang ni. Kata-kata mau jual lah. Nanti apa dah tu? Mana pandai lah betul lah. Dia pula betul kan? Terjadi tradisi tu. Cina-Cina duduk biasa dengan orang Melayu. Kalau orang Melayu dia beli, mau jual lah. Kata dia. Cuba. Pasal dia tahu orang Islam dia kena jual. Kalau jual tak boleh. Dia kena wajak lah jual. Jadi lagu tu pun cukup lah. Tahu tu. Boleh kira Islam dengan dia. Beliau akan menyebutkan di dalam kitab budu tu, bukan budu tu, budurul bazirah, budurul bazirah, silat aja. Kalau Melayu bodawaro, buduru al-bazirah. Budu tu bulan-bulan. Badrung kan? Badrung bulan purnama. Budu tu mana? Bulan-bulan yang sedang naik. Al-bazirah. Bulan purnama yang sedang naik. Jadi budul bazirah ni ada proses menterjemah. Kita kait faham kata seluruh. Kita kait kita jalan-jalan beda dulu. InsyaAllah kalau tak ada arah bayar dah sudah. Muka surah dua kosong. Jadi dia sebut mana ni? Salah kata bahawa kebanyakan manusia diampun walaupun memakan masa yang lama selepas mengalami kesulitan dan kesusahan. Rahmat Allah lebih luas dari kemurkaannya. Jadi sedar hati dia.
tak hati juga. Jadi bunyi juga keluar tu. Jadi setengah orang tak buka lah keluar ni. Kita berasa dia masuk neraka kat tak tahulah bila. Tapi Syarul dia kata apa yang dia tahu, manusia ni walau dia buat dosa pada mana pun, biasa Tuhan ni apa? Dia apa? Ampun ni sama ada minta ataupun tidak minta. Tuhan boleh ampun kesalahan satu orang tanpa diminta oleh orang. Tak ada apa-apa. Tapi ada juga dosa kesalahan yang perlu diminta apa. Lepas tu Tuhan berlaku. Tak ada kisah. Harus bagi Allah. Dia orang pun tak boleh tekan dia. Suruh apa kau tak sahabat kau tak boleh. Tak sagap rahmat Allah lebih luas dari kemurkaan. Dalam satu hadis kursi Rasulullah bersabda, Allah firman diri. Dia kata rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat ataupun kasih sayangku mendahului kemurkaanku. Jadi rahmat dia duduk depan, kemurkaan dia duduk belakang. Jadi nak marah, tapi saya lebih daripada marah. Cuba kita tengoklah manusia hidup di dunia ni, walaupun dikata orang tu jahat mana-mana pun, keperluan harian dia berapa semua tak cabut sahabat. Tak cabut. Kalau dah nak jahat sungguh, tak cabut, Tuhan tak boleh. Patutnya orang jahat-jahat benar tu cabut kat sikit-sikit. Cabut sikit-sikit je. Tutup jari ke mula-mula. Pun badan dah. Cuma berhentinya Tuhan kata, bolah. Mula kata dia pun, berhenti mati. Tak ada. Belum pada tu dia boleh buat apa saja dia boleh buat. Itu rahmat dia. Rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahului kemurkaanku. Jadi nak marah pun kasih duduk depan. Bila kasih duduk depan, marah pun tak lama lah. Kata Syekh, huraian seperti ini kami tidak dapati sesiapa pun daripada golongan ulama muhaqqiqin yang menerangkan seperti ini. Ini kata Syekh Allah. Karena zaman dia tu juga jumpa orang royak balik. Cuma dia yang lebih royak. Jadi kita pun boleh faham kerana dia royak lah. Amor pun sebelum daripada baca buku-buku Syarul, dia tengok dah buku-buku orang lain, Ghazali ke, siapa ke, mana-mana, tak jumpa salah satu yang royak jelas lagu mana Ashabul A'raf. Cuma ada sama-sama gitu, tidak suka, tidak berlaku. Tak betul ya? Betul. Ada orang kata Ashabul A'raf ialah orang-orang yang hidup pada zaman takrah dia, zaman tak ada Nabi. Bila mati dah Nabi 100 tahun misal, jumpa Nabi pula 500 tahun. Jadi antara 100 tahun ke 500 tahun tu orang-orang zaman tu semua Ashabul A'raf. Bila lahir Nabi baru, maka hilang Ashabul A'raf. Sebab ilmu kenabian tu menghapuskan kejahilan orang pada zaman. Jadi mana-mana orang yang tak ada dengan Nabi itu, orang itu Ashabul A'raf lah. Masuk surga tak, masuk neraka tak.
Lagu tu. Jadi itu pun dalam tu tulisan tak ada juga, tak ada dengan tulisan yang jelas. Kamu kita dengar daripada penerang-penerang. Kamu orang boleh tengok dalam tulisan apa yang ditulis oleh Rasulullah dalam Al-Baqarah, dalam Al-Baqarah. Mereka mengisyaratkan secara umum seperti Imam Ghazali dan Ad-Dawani, Dawani. Setelah kita mendalami pembahasan Imam Waliullah, kami lihat kebanyakan orang-orang di zaman kita terdiri daripada kaum-kaum yang bertentangan dengan orang Islam. Seolah-olah mereka ini Ashabul A'raf. Ini kata Syekh ni. Ya, setelah kita mendalami pembahasan, teliti molek, kita tengok pembahasan Imam Waliullah, kami lihat kebanyakan orang-orang di zaman kita. Zaman kita ni, zaman dia dulu ni, zaman kuliah Jepun gitu. Itu zaman kita. Terdiri daripada kaum-kaum yang bertentangan dengan orang Islam. Adalah Hindu ke apa semua. Seolah-olah mereka ini Ashabul A'raf. Yang situ macam Ashabul A'raf lah. Kami lihat kebanyakan daripada golongan bawahan, termasuklah para boroh kasar, peladang di negara Islam, seolah-olah mereka pun termasuk Ashabul A'raf. Bila renung ganti molek, apa dapat masuk golongan juga. Apabila kita merenung dan memberi tumpuan secara mendalam, akan hilang rasa tertipu kita selama ini, kerana menganggap kalangan para ilmuwan Islam iaitu kewajipan yang dipikulkan ke atas mereka telah menjalankan tugas yang diwajibkan ke atas mereka. Ya, apabila kita merenung dan memberi tumpuan secara mendalam, akan hilanglah rasa tertipu kita selama ini kerana menganggap kalangan para ilmuwan Islam iaitu kewajipan yang dipikulkan ke atas mereka telah menjalankan tugas yang diwajibkan ke atas mereka. Pusingan ini adalah pusingan Ashabul A'raf. Lagu mana tu? Bila kita renung molek, dia kata kita kehilangan rasa tipu kita selama ni kerana menganggap kalangan para ilmuwan Islam iaitu kewajipan yang dipikulkan ke atas mereka, iaitu menyampaikan ilmu telah menjalankan tugas yang diwajibkan ke atas mereka. Pusingan ini adalah pusingan Ashabul A'raf, bermula semenjak kerajaan Abbasiyah hingga hari kebangkitan. Jadi berartinya termasuklah juga ilmu yang kita pun. Ini termasuk juga lah ni. Bila renung halu-halu, kita bahasa Tok Guru ni tak kena ni. Terlepas dia Tok Guru dia. Tapi kalau renung halu-halu,
Boleh jadi waktu guru masuk juga ni. Bukan kita saja dia. Kalau kita ni patut dah padan pastinya. Dan bila kita ialah sungguh nak tahu cuba tanya tu guru lah ke mana ke Ashabul A'raf. Nak kena habis orang 2 orang je. Bukan nak kena banyak, habis orang 2 orang cukup lah. Mungkin yang merasa tak boleh ayat juga. Kata ayat juga, berarti dia betul situ juga tu. Mungkin di situ juga. Sebabnya mengikut pusingnya Ashabul A'raf ni, dia bermula daripada kerajaan Abbasiyah dulu, zaman Baghdad. Zaman Baghdad hingga ke satu tempoh yang aku tak tahu bila, hingga kebangkitan. Kebangkitan berartinya masa ilmu dah mengatasi, menyeluruh. Waktu tu mungkinlah manusia berfikir dan apa semua ada berlaku. Maka sabarlah pujuk tu. Sebab Quran ini walaupun hafi pun sama tak erti dengan orang lain. Al-Hafiz sebut dia Al-Hafiz sama tak erti je dengan kita. Cuma dia boleh dia pakai Al-Hafiz kerana dia apa? Al-Hafiz apa? Dia istilah Al-Hafiz ni asalnya orang apa hadis bukan apa Quran. Asalnya lah dia apa hadis ni lebih umi daripada apa Quran. Dan lebih teguh pada apa Quran. Bodoh setahu kita ni kalau kita hafal 11 hari ingat. Bodoh pada kita ni ingat salah. Tapi sanilah orang hafal Quran ni kata selalu baca dia, maka dia akan terlupa. Dia akan terlupa. Kalau kita nak hafal dia, nak baca hari-hari, buat lain lagi. Tak boleh hafal. Tak boleh hafal. Pasal kita banyak kerja, lain. Bukan kerja nak hafal Quran je. So, yang kedua pula Quran sudah ditulis. Ada buku. Kita boleh baca bila-bila masuk. Dulu yang ditekan sangat sehingga Nabi kata kalau siapa hafal Quran, lepas tu dia terlupa, maka dia akan diazab. Pasal apa? Pasal Quran akan hilang bila dia terlupa. Maka orang yang hafal tak boleh dia terlupa. Ni kalau dia hafal terlupa 10 kali pun tak apa. Muka ada dalam tulisan. Sebab kita sendiri kan, kita hafal Yasin, ingat apa? Bertukar dah. Lama bertukar. Jadi bertukar kita rujuk balik semula tengok. Betul. Boleh pergi pula. Apabila lama-lama dia belakang pula. Ada main lagu tu pula. Main lagu tu. Tapi tidak kisahlah muka ada yang betul. Kalau zaman dulu dia betul dengan siapa, kecuali orang yang hafal juga. Maka dia dosa besar orangnya lupa hafalan dia. Itu disebut dengan zaman dulu. Jadi berartinya hadis berhubung dengan hafal tu, itu hadis tu pun berkaitan dengan suasana dia juga. Bukan pasti zaman lalu ni lagu tu. Lalu ni berarti kalau orang hafal Quran lupa, tidak supaya yang dulu hafal Quran lupa. Itu beza. Tapi kalau mengikut hadis tu tak, pas bila-bila pun dosa lah. Hukum dalam perkara itu dirujuk daripada para hukama yang membincangkan dan mengkaji kelayakan kaum dan menyampaikan hati mereka kepada hakikat melalui bahasa mereka. Hukum menghilangkan Ashabul A'raf telah. Hukum dalam perkara itu dirujuk daripada perkara para hukama yang membincang dan mengkaji kelayakan kaum dan menyampaikan hati mereka kepada
hakikat melalui bahasa mereka. Jadi berarti kalau nak menyapa Quran kepada bahasa, kepada manusia, berarti kena diterjemahkan Quran kepada bahasa yang ada. Selagi orang tu tak boleh baca Quran tu dengan bahasa dia, selama tu lah tak sapa maksud Quran. Kerana siapa kawan orang Arab tak boleh terjemuh kepada bahasa lain. Sebab dia kata terjemuh ke bahasa lain tidak boleh menyampaikan, sebab merubahkan makna. Merubahkan makna. Jadi tinggallah Quran tu sebegitu lama tak boleh terjemuh. Sehingga ke bahasa Melayu kita ni pun baru dah. Mula-mula orang terjemuh apa dia? Baydawi, tafsir Baydawi. Terjemuh tu kerana tafsir Baydawi, bukan kerana Quran. Bukan, kerana tafsir Baydawi. Jadi tafsir Baydawi itu diterjemah oleh Marbawi, Al-Marbawi, orang Peru. Dialah mula-mula menterjemah Al-Quran kepada bahasa Melayu. Tapi dia terjemah tu pun terjemah tafsir Quran Baydawi. Kata kedia-kedia ni lah. Ada pula bermacam ahli ilmu yang hidup sebelum kerajaan Baghdad yang telah tamat kepimpinan mereka, maka yang wajib ke atas mereka supaya mengikuti hukum, mengikuti hukamat, dan tidak boleh dikuasai mereka. Hukum dalam perkara itu dirajak daripada para hukama yang membincangkan dan mengkaji kelayakan kaum. Jadi ini kena balik kepada orang yang bijaksana dalam kaum itu. Sebab orang bijaksana lah dia memikir hak masyarakat dan menyampaikan hati mereka kepada hakikat, mana kepahaman melalui bahasa mereka. Ada pula bermacam ahli ilmu yang hidup sebelum kerajaan Baghdad, belum pada Ashabul A'raf tu. Waktu tu dah lahir macam-macam ahli ilmu tu, yang telah tamat kepimpinan mereka. Maka yang wajib ke atas mereka supaya mengikuti hukamat dan tidak boleh dikuasai mereka. Jadi orang itu dia kena ikut hukamat. Hukamat tadi lah hukamat yang buat penyelidikan, mengkaji keadaan kelayakan kaum. Tamatlah muqaddimah. Subhanallahu ta'ala, ayat 2. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Itu ayat yang kedua. Kitabun maksudnya Quran ini sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, kepada Nabi Muhammad tu. Kitabun unzila ilaika, Quran ini sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, iaitu Nabi Muhammad. Fala yakun fi sadrika harajun min, oleh itu janganlah ada perasaan bimbang dalam dadamu mengenainya, supaya engkau memberi amaran, itu zirabi, beri amaran dengan Al-Quran itu. Wa dzikra lil mu'minin, dan supaya menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Itu ayat yang kedua. Jadi kita baru masuk ayat kedua baru ni. Oh, cakap-cakap.
Kata Syekh, Tuhan sebut pada ayat 2 ni, dia kata fala yakum fi sadrika harajun min. Allah menjelaskan, Allah menjelaskan bahawasanya tidak sampai kepada manusia umum atau mereka tidak memahami bahasa atau tidak menepati menepati akalnya sebagaimana keimanan itu sampai di hati engkau, hati Nabi Muhammad ni, bahawa menyampai dan bercakap tidak meninggalkan apa-apa faedah kerana tidak sesuai dengan surah, tidak sesuai dengan surah atau gambar rupa, tak sesuai dengan surah atau gambar rupa yang ada. Ini suatu kesulitan yang sewajarnya dihapuskan daripada dadamu. Jadi itu maksud nak dengan fala yakum fi sadrika harajun min litunzira bihi. Makna Nabi Muhammad sendiri itu jangan duduk berasa terpurak ke bulu ke nak boyak kau orang tu berasa tidak jelak. Dia masyarakat Arab ni sama dengan masyarakat kita juga. Ilmu yang ada pada Nabi Muhammad rakyat tu tak ada dalam masyarakat. Jadi nak rakyat, bahasa orang tak itu ilmu sebab orang tak ada faham. Orang tak ada faham. Bila orang tak ada faham, orang tolong. Cuma Tuhan ni perasaan yang ada daripada Nabi balas tu Tuhan larang, tak usah duduk tahu lah. Kalau kita nak bahasa ragu ke apa tu, tak usah bahasa melak lah. Fala yakum fi sadrika harajun. Dia bahasa melak, nak berayak. Berayak je lah. Sebab kalau boleh terima, tak terima juga. Sebab tu terpulang lah. Misal sekolah Mi'raj kan, Mi'raj tu dia Nabi berayak. Tak terima, ya terima. Kalau tak terima, tak terima juga. Jadi begitulah seterusnya. Buat zaman sekarang tu sama juga muka tu. Sesiapa yang menyampaikan dan memberikan faham, sesiapa yang menyampaikan dan memberikan faham, dialah orang-orang yang mula berjaya. Berjaya memberi orang tu faham. Kesemuanya. Sesiapa yang menyampaikan atau lagi ya gitu. Bapaklah kuat. Oh, tu pada kerahatan. Oh, terlihat. Jauh lompat ke. Kesemuanya itu adalah mudah setelah dihapuskan hijab-hijab, di mana akan lahirlah daripada pengajaranmu itu tokoh yang terdiri daripada hukama dan khulafa dan khulafa, mana pemerintah. Melalui kesan dan pengaruh mereka dalam masyarakat manusia akan lahir tiap peringkat itu tokoh-tokoh di mana mereka setuju dan senangi dan menyampaikan mereka dengan kebenaran, di mana perkara itu adalah dari kesanggupan Allah, dari kesanggupan Allah. Jadi tugas, kewajipan para Nabi, pertama sekali hapus dulu hijab. Sebab setiap orang ni
manusia ni mana tak kira, pasti dia terhijab. Pertama sekali hijab tabi'i dia. Tiap-tiap orang itu dia ada tabiat, cara hidup dia. Tabiat ni ada tabiat kaum, ada tabiat individu. Jadi kedua-dua tabiat tu pasti dipecahkan dulu. Setelah tabiat tu dipecah, baru boleh dimasukkan ilmu. Kita nak terima ilmu itu bukan senang juga. Kadang-kadang kita sudah ada dah ilmu kita duduk situ. Bila mari hal lain nak tambah satu, kita boleh pas waktu ada dah. Bila waktu ada dah tu, kalau tidak buat waktu dulu, hal lain tak boleh masuk. Macam air lah, air penuh dah dalam gelap, buh lagi penuh dah, tu boleh keluar dia. Jadi ilmu pun begitu juga. Mana yang berbentuk hijab itu mana penghalang-penghalang ataupun dinding-dinding yang mencegah makhluk-makhluk luar masuk, baru tak boleh masuk, maka itu perlu dipecahkan dulu. Setelah kita hapuskan hijab-hijab tu, barulah kita masuk baru tu. Dia masuk, kita boleh berfikir semula. Sesiapa yang menyampaikan dan memberikan faham, dialah orang yang mula-mula berjaya. Kalau kita beri faham, maka kita lah berartinya orang yang mula-mula berjaya. Dengan sebab itulah kita nak tanding guru yang sabiqunal awwal, tak boleh. Kerana dia orang yang mula-mula terima dan juga mula-mula memberi kepada orang lain. Orang yang tidak faham, sekiranya ia mempunyai kelayakan menerima kebenaran, akan mengambil faedah daripadanya dengan satu perantaraan ataupun dengan beberapa perantaraan. Kalau dia tak ada kelayakan, ada kemampuan untuk memahami, jadi mungkin dia boleh mengambil faedah daripada pengajaran itu, sama ada dia lalu daripada orang kedua ke orang ketiga ke yang keempat, tak kira lah, mana dia boleh ambil. Nak ambil dia pertama, kita kata misalnya tak ada dia pertama, itu dulu. Jadi dia kedua tu, kalau tak boleh ambil daripada kedua, boleh ambil ketiga. Sebabnya sesuatu ilmu kadang-kadang kita tak boleh ambil daripada satu orang, tak boleh ambil daripada ilmu, tapi kita boleh ambil daripada anak murid dia. Sebab kita boleh faham melalui anak murid dia, melalui tu tak boleh faham, maka tak bolehlah ilmu tu. Jadi sebab-sebab dia menyekap kita daripada faham tu banyaklah. Hijab-hijab kita, hijab su'ul ma'rifat ke, hijab tabi'i kita ke, macam-macam. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Maksudnya, turutlah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, dan janganlah kamu menurut pilihan pemimpin-pemimpin yang lain daripada Allah. Amatlah sedikit kau mengambil peringatan. Qalilan ma tadhakkarun. Sikit benarlah, amatlah sedikit kau mengambil peringatan. Jadi hak ni satu ingatan daripada Allah. Kita nak ikut ni, ikutlah hak mana yang Tuhan wahyu. Selain daripada itu, tak salah. Ini pun satu masalah juga ni. Kita boleh kasih sedap ni. Sedap ni kita boleh kasih.
Sebab Tuhan kata ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutlah, tunggulah apa yang telah diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Jadi kamu Quran. Wala tattabi'u min dunihi, dan janganlah kamu tunggu, yang kamu ikut pimpinan-pimpinan yang lain daripada Allah. Hadis-hadis tak sebut. Mana ada hadis? Tak ada. Kalau dalam Quran besarnya suruh ikut Quran tu. Ma unzila ilaikum min rabbikum. Tak kasih ni. Kalau kasih banyak ni jawab apa dia? Nganu lah. Cuma baca hadis tu ialah taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati rasuli. Wa sunnati rasuli siapa kata? Ada orang kata sunnati rasuli itu ahli sunnah kata. Ada orang kata begitu. Bukan rabi itu. Dia menitambah. Ada satu hadis yang sahih di dalam Muslim. Kitabullah saja, tak ada sunnah Rasul, tak ada. Kata carilah. Apa tu nak lihat, cari sendirilah. Ada dalam Muslim. Kitabullah habiskan juga. Ada sunnah Rasul, tak ada. Dalam Muslim cari. Kalau siapa ada Muslim balik tu malam jumpa. Itu hujah kasih itu. Tapi kasih tak jumpa lagi, bukan jumpa tak dia. Dia dah jumpa lagi dia itu. Oh, kan jumpa tu sipun tak mudah. Dia ayat kerja kan? Ayat kerja. Sebab amal kata dia tak jumpa tu sebab dia tak waktu hujah tu. Kalau dia ada dia waktu lebih. Kita dengar poin-poin ini dia jawab orang tak lebih tu. Tak tu macam dia tak jumpa. Sedangkan dalam Muslim ada. Tak ada. Sunnah Rasulullah memang tak ada. Kitabullah hadis gitu. Jadi sama dia, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi. Itu masuklah hadis itu min dunihi itu. Min dunihi itu masuklah dari itu hadis. Sebab hadis itu bukan Quran. Nabi pernah melarang sahabat-sahabat menulis hadis. Pada zaman awal, waktu wahyu turun dulu, sahabat ada tulis. Nabi tengok, kalau dia tulis itu bukan Quran, hadis. Maka Nabi melarang sahabat-sahabat tulis hadis. Pasal dia bimbang dengan Quran. Sahabat gitu. Tapi dia tak bayar tu tak? Tak sembuh. Lepas tu qalilan ma tadhakkarun. Kalau kita tidak buat balas tu, tidak ikut lah kata Quran kata qalilan ma tadhakkarun, sikit benarlah muang dapat ambil peringatan. Sikit benarlah kamu khabar mana begitu, kamu sedar. Qalilan ma tadhakkarun. Maka mengikut agama selain daripada agama ini tidaklah dibenarkan. Maka mengikut agama selain daripada agama ini tidaklah dibenarkan. Maksud agama sini syariat ini. Maksud agama ni syariat ni, bukan agama saja. Agama mana lagi ada? Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam.
So dia agama insya-Allah Islam. Dari semua nabi-nabi hak disebut tu, hak disuruh kita beriman semua Islam berlaku. Nabi-nabi tu. Dia agama hak dia bawa semua Islam berlaku. Semua Islam berlaku. Kalau satu pusat nabi-nabi itu kafir. Tak ada. Dia itu ada, Nabi Muhammad tak ada orang kafir. Nabi. Agama betul. Cuma berlainnya syariat. Berlainnya syariat. Jadi kerana syariat berlainnya ni lah duk semabur dengan agama. Oh, daripada dulu pakai hari ni duk semabur situ lagi. Lain beza antara syariat dengan agama. Dia syariat ni cara melaksanakan agama. Oh, tu dah paling mudah ni. Syariat ni cara melaksanakan agama. Lagu tu je. Agama ni misalnya kita kata tidak berzina, menikah tu agama. Berzina tu bertanggung dengan agama. Tidak berzina tu lagu mana? Nikah dia kan? Nikah lagu mana? Menikah ni arti menentukan satu pasangan. Satu orang dengan satu orang, satu lelaki dengan satu perempuan, misal masuk Islam sekali berlaku. Maka semua-semua tu dikira Islam. Tidak kena menikah semua landa. Tidak batal ketu ni, tidak. Tak lalu ada berlaku tu. Kalau Cina mari di Hong Kong ke mana tidak Islam tu lah, Cina ke sama tak kira mari masuk beranak, anak beranak dia daripada tu anak cucu misal. Semua tu main masuk Islam. Maka dia kira satu kelompok tu anak cucu dia. Anak cucu tu hasil daripada perkahwinan dia mula. Mula tu kita Islam dah, bukan mula je begitu. Mula kok belum masuk Islam. Tu je. Tapi dengan peraturan nikah tu juga boleh duduk dalam Islam, maka tak diiktiraf hak tu. Dia kena ambil hak Islam. Tu je beza. Tu je beza. Jadi beza tu lah dia panggil syariat. Beza tu dia panggil syariat. Jadi syariat ni memang berbeza daripada dulu sampai sekarang. Berbeza. Dan syariat ni terus berubah-ubah dan berbeza-beza. Kalau zaman dulu kita nak nikah dengan satu orang, kita pergi, pakcik, apa kena anak pakcik ni? Kita kata, anak pakcik pun kena dah kita ni, tidak boleh kacau. Kalau balas tu dia kata, aku nikahlah anak aku dengan mu ni. Kata dia. Jadi saksi adalah ni dah situ kalau dia tiga orang misal. Dia kata aku terima lah. Maka jadilah bini dia. Hari itu tak ada kau kata. Daftar tidur, jok tu imin, dok berlaku. Jadilah bini. Berturunnya dia. Sehingga satu masa aku nak buat surat dulu. Surat imin buat surat lah. Buat surat. Dulu kena pula. Kena buat gambar pula. Buat gambar pula. Dulu kena. Kena kerusuh pula. Bayar 50 riyal. Bayar 50 riyal. Bayar 50 riyal tak boleh nikah. Kerusuh pula. Lagu tu lah ada berubah. Benda tak ada apa-apa. Nak menentu satu orang dengan satu orang tu je. Nikah tak boleh. Jadi ada berubah tu syariat tu. Syariat. Manahij. Ikurin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Itu memang dia berubah. Maka mengikut agama selain daripada agama ini tidaklah dibenarkan ke atas setiap orang supaya memasuki ke dalam kesatuan manusia sejagat. Itu Islam, kesatuan manusia jagat Islam. Udkhulu fis silmi kaffah. Ada akan sebut kan? Udkhulu fis silmi kaffah. Hendaklah kamu semua masuk ke dalam kedamaian. Tanpa apa? Secara menyeluruh lah.
Itu masuk kesatuan manusia sejagat. Tambih ini satu peringatan. Mereka yang mempunyai kefahaman untuk menegakkan kesatuan sejagat, maka dia tidak mengkhususkan rupa bentuk yang tertentu bagi satu-satu kaum. Ini satu kaedah. Ini satu kaedah. Orang orang yang mempunyai kefahaman untuk menegakkan kesatuan sejagat. Kalau dia ada cita-cita nak menegakkan pakatan semua manusia, tak kira asal dia orang tak nak masuk pakat belakang. Jadi orang dia tidak kelih rupa betul. Dia tak kelih rupa syariat tu. Balah mana semua Allah. Supo kita ke, supo orang asli ke, buat tak kira. Kamu nak sembuh cara tu terpulang. Hak ni jarang dibahas. Hak ni jarang dibahas dan dibicarakan oleh ahli-ahli ilmu. Mungkin kalau kita baca tafsir ni akan jumpa ni cara ni. Ni dia cuba masuk ke situ. Dia buat syarat pertama, kalau orang ada semangat nak menyatu-patukan semua manusia dalam muka bumi ni, rupa jangan kelip. Pakarlah lagu mana cawak ke, jangan telanjang tu dah. Kalau telanjang tu tidak orang. Kalau telanjang tidak orang. Tidak orang. Orang pasti dia tutup. Pasti. Sebab tu hak wajib tutupnya dua. Hak depan, hak belakang. Hak tu hak wajib. Lain pada tu tidak wajib. Atau adat rasnya, tradisi, ataupun kebudayaan. Termasuklah itu dalam belakang tu. Itu iktiraf mudahnya. Kena payah sikit tak boleh lah sikit lagi. Mudah sikit ya. Ini kita masuk kepada ayat 3. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Jadi perintah Allah pada ayat ini kepada Nabi Muhammad dan juga pengikutnya, pastilah kita ikut wahyu. Ma unzila ilaikum min rabbikum, itu isi kanunnya dan ajaran yang tercatat di dalam Al-Quran. Wala tattabi'u min dunihi, dia jangan ikut selain daripadanya. Baru ni kita sebut dah tu. Jadi di sini ayat ni jelas menunjukkan bahawasanya yang wajib betul kita ikut hanya Quran. Selain pada Quran tu dia yang kedua. Ada yang kita boleh ikut, ada yang kita tidak kena ikut. Jadi kalau kita ikut hal lain daripada Quran, yang kata qalilan ma tadhakkarun, sikit benarlah kamu akan dapat peringatan, kesedaran. Jadi sambungannya, apabila terdapat seseorang yang sudah memahami masalah itu, masalah kesatuan sejagat. Jadi manusia ni sekalipun dia tu bermacam-macam, beraneka, tapi kerana Allahnya supaya umat Islam ni berusaha memberi kepahaman mereka supaya boleh pakat, boleh bersatu, boleh bersatu padu. Jadi kesatuan itu dianggap suatu kesatuan sejagat lah. Jadi wajar dengan Quran, ya Tuhan itu kepada Nabi dan juga perutusan Nabi sendiri sebagai rahmat kepada manusia keseluruhan. Jadi apabila seseorang sudah memahami masalah itu, masalah perlu dalam hidup ni kena pakat, kena sepaham. Sepaham itu bukan semua benda. Sepaham hak yang boleh sepaham. Hak tak boleh sepaham itu awak punya pasal. Daripada dulu pun
Mana tidak pernah Nabi memaksa orang mengikut rupa dan cara yang ada pada dia. Semuanya diberi pengusuran, pilihlah mana yang terbaik. Ini terbaik tu nisbah kepada jadi berkenaan tu, kalau pakaian dia misalnya dari sudut terbaik lah, jadi kita pun sudah berbeza. Kalau kita duduk di masjid, di balasa, di mana, jadi pakaian hak terbaik sebagaimana kita dah pakai ni lah. Tapi kalau kita pergi ke ladang, di kebun, tak boleh pakai hak ni, tidak terbaik. Ada pakaian dia hak. Tambah-tambah pula tepat hak apa ni, rupu-rupu panjang ke apa tu. Kena pakai kasut buk pula. Jadi pakaian tu pakaian lain tu. Jadi hak terbaik di sebuah tempat tu lagu tu. Tapi kalau kita pergi ke laut, terbaik di laut amat berbeza daripada terbaik di darat. Kadang-kadang kita pergi ke laut kena pakai seluar dalam aja. Orang tak biasa pergi ke laut tak tahu. Orang biasa pergi ke laut tahulah di laut ni kadang-kadang kena pakai kain, yang kena pakai seluar dalam aja. Semua kena buat. Itu terbaik tu. Jadi naknya pilih yang terbaik lah. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dengar, dia mendengar, perhati, faham semua pendapat-pendapat, fahaman-fahaman yang ada pada orang-orang ramai. Orang ni faham lagu mana, orang Cina faham lagu mana, India lah mana, Siam balah mana, Melayu lah mana, orang asli lagu mana. Dengar berlaku. Lepas tu mana terbaik dalam ramai-ramai, maka kita ambil yang terbaik. Jadi terbaik itu sebuah keadaan je. Sebab benda tu terbaik berlaku pada keadaan yang tertentu. Jadi apabila terdapat seseorang yang sudah memahami masalah itu, masalah kefahaman sejagat tadi, mudahlah ia menegakkan agama Quran untuk masyarakat sejagat. Jadi mudahlah kita nak ajar Quran ni, bagi orang nak amal Quran ni tidak pasti berpuasa lah. Baru kita tidak mengerak orang, baru kita tidak menyusahkan orang. Itu masalah. Tapi bila kita tak faham aja, maka amatlah menyukarkan. Sebab kita dah tengok kalau tak serupa dengan kita, tak cermin. Tak serupa dengan kita, tidak afdal. Tak afdal. Atau tak serupa dengan kita, tak sempurna. Jadi gitu. Mengikut istilah semasa kita sekarang, itulah. Jadi berartinya, apa kalau kita faham masalah penyatuan sejagat tu, kita nak amal Quran senang lah. Mengikut istilah kalau kita ada lah ni. Tamaklah sudah pusingnya masyarakat Arab di Damsyik. Jadi pemerintahan yang benar-benar berbentuk ajaran Quran habis di kerajaan Iraq, kerajaan Baghdad, dia tamat situ. Jadi selepas daripada kerajaan Baghdad tu, maka lahirlah sebuah masyarakat yang dipanggil Ashabul A'raf. Dan Ashabul A'raf ni lama masanya berkekalan, di mana bagaimana kita dapat lihat lepas adalah dia tu Ashabul A'raf tu mana dari setinggi-tinggi manusia berpelajaran sehingga kepada hak serendah-rendahnya. Ada berlaku Ashabul A'raf, tidak pasti dia orang asli. Orang tidak asli dalam hutan pun, untuk bandar, hak jadi pemimpin pun,
masih ashabul arah dulu. Jadi tamat pusingnya masyarakat Arab di Darsi, dan bermulalah masyarakat di Baghdad yang berbeza dari sudut rupa, berbeza dari sudut rupa, sebab di situ campur gaul macam-macam itu. Ada pun kebanyakan yang masih kekal dalam keadaannya. Dibangunlah. Dengan sebab adanya ulama kalam, ulama ahli kalam. Ulama ahli kalam ni ulama yang bergantung kepada kepahaman zahir. Hak mengikut bahasa lah, mengikut lughah. Di mana golongan ulama kalam ni terdiri dari golongan Mu'tazilah dan ahli ra'yi. Ahli ra'yi. Jadi golongan Mu'tazilah dengan ahli ra'yi ni dekat-dekat itu. Mu'tazilah ni pun dia bergantung kepada ra'yi juga. Mana-mana nas yang tidak bertentangan ataupun tidak semasuk dengan ra'yi, semuanya ditolak ataupun ditakwil. Jadi golongan Mu'tazilah dan ahli ra'yi ini dari kalangan fuqaha yang termasuk dalam masyarakat antarabangsa. Jadi bila pergi dalam masalah antarabangsa, jadi fuqaha dan juga golongan ulama kalam ni sudah banyaklah berbezanya. Kerana antarabangsa ni sudah pun melahirkan banyak tokoh-tokoh dan ulama-ulama yang terdiri daripada golongan Mu'tazilah lah, bapalah, dan akhir-akhir ni macam-macam pula lahir dalam masyarakat tu. Jadi bagi sesiapa yang mahu menidakkan golongan ini dalam millah mereka yang tidak faham Islam selain pada masyarakat kaum Arab sahaja. Bagi sesiapa yang mahu menidakkan golongan ini dalam millah, dalam kelompok pertubuhan dia tu, mereka tidak faham Islam, kena tolak orang ni lah, tak faham lah, selain pada masyarakat kaum Arab sahaja. Jadi hal tu jalan raya Islam ni. Jadi gitu dah lah. Sebab tu dia tengok pakaian Arab Islam, jubah Islam, janggut Islam, nisa Islam, lambu Islam. Mana pihak tu dah lah. Cuma Arab satu di antara kelompok Islam. Tinggal lagi hak Arab pada zaman Rasulullah berbeza dengan Arab hak Kedia. Hak Kedia lagi berbeza dengan hak Kedia lagi. Arab belakang. Jadi apa yang dipikir baik oleh Arab bukan pasti benda tu baik. Jadi kalau dia faham Islam pada tu berarti tak faham Islam dah lah. Tak kenal ada Islam. Islam dia pakai piok, pakai serban, gawas sebeh. Lagu tu oleh Islam tak ada kata satu belakang tu muka lain. Hanya dikarenaki perbaiki mereka dan menapi ilmu mereka supaya mereka tidak jauh diri dari jalan Quran. Jadi ilmu-ilmu yang ada pada dia tu, cara berfikir dia, apa semua nak kena baiki lah. Jadi nak baiki ni lah jadi masalah. Jadi baiki ni kena lalui jalan. Kalau kita zaman sekarang kita kata jalan baiki, jalan daripada sekolah lah, daripada tarikat kelas 1 dulu semua, mana baiki situ lah. Jadi kalau situ tak ada baiki, tak ada dah mana baiki. Salah faham situ, salah lah. Sebab itulah kita tengok hari ni, walau bunyi tinggi mana mengaji pun, nampak pula kalau juga lagi. Jadi istilah golongan Mu'tazilah tersusunnya dari Maturidi, tersusunnya dari tersusun betul. Istilah golongan Mu'tazilah tersusunnya jalan
Maturidi dengan memperbaiki ahli fikih. Betul kata Susyong? Takut berani. Betul itu memang Susyong. Istilah golongan Mu'tazilah tersusun itu berartinya dia termasuk sekali itu. Termasuk sekali di jalan Maturidi dengan memperbaiki ahli fikih. Sebab golongan Mu'tazilah golongan ahli fikih. Jadi kalau masuklah golongan Maturidi, jadi berarti gabunglah tu. Gabung jalan Mu'tazilah campur dengan Maturidi. Jadi Maturidi ni dia ahli sunnah. Lahirlah fiqh Hanafi. Yalah dah tu. Jadi bila gabung golongan Mu'tazilah dengan golongan Maturidi, lahirlah fiqh Hanafi. Sebab fiqh Hanafi itu dia panggil mazhabur ra'yi. Dan kedua-duanya hasil ciptaan kerajaan Baghdad. Gabungnya itulah. Gabungnya itu hasil daripada ciptaan kerajaan Baghdad. Artinya peranan dimain oleh pemerintah melahirkan mazhab-mazhab dan pemikiran itu. Jadi kalau pemerintah itu sendiri tidak mempunyai agendanya, cita-citanya, maka tidak akan lahir dalam masyarakat itu sesuatu perubahan. Dia duduk di pemerintah yang main peranan. Kalau satu fikiran tu baik, molek, tapi pemerintah tak terima, maka benda tu tak akan berkembang. Kalau pemerintah terima, pemerintah setuju, maka dia akan usaha mempopularkan dalam masyarakat. Jadi di situ mulalah berkembang. Bukanlah memperbaiki dan menyesuaikan itu semata-mata menjadi matlamat. Cari persesuaian, baki dengan arti mana-mana yang boleh jadi salah faham atau lari daripada matlamat, diubah, dimasukkan hak yang boleh menyampaikan matlamat. Mana baki dia bukan mana tutup semua. Baki ni dengan memperbetulkan apa yang tak betul je. Kerana telah datang pusingan alam, alam lain daripada ini, melainkan dengan arti Baghdad telah bertukar ke markas lain. Alam ni memang dia duduk berjalan, duduk bermusi sama. Jadi hasil daripada perjalanan dan pusingan alam ni, kita nak ke, kita tak nak ke, kita setuju ke, kita tak setuju ke, dia tetap berlaku perubahan. Tetap berlaku perubahan. Walau kita menentang, menagak, tak sih, berubah seperti itu. Jadi perubahan ni lah. Jadi dengan suasana perubahan alam yang berlaku ni, bagi pihak pemerintah perlu dia lihat dengan ilmu yang dia nak letak tu, dia nak semangat. Oleh itu, Islah Mu'tazilah dan golongan ahli fikih itu adalah dari satu pihak lain. Beki memperbetul, comel golongan-golongan ahli fikih dan juga golongan Mu'tazilah dan ahli fikih tu itu satu pihak lain pula tu. Misalnya terjadi markas Bukhara. Jadi dia markas tukar-tukar tu. Dari Mekah, ke Medina, dari Medina pergi ke Baghdad, pergi ke India, pergi ke Mesir. Itu selalu bertukar-tukar. Terjadinya markas Bukhara selepas Baghdad. Artinya bila Baghdad jatuh ke apa, maka naik di Bukhara. Di Bukhara, di negeri komunis. Jadi Bukhara Allah ni tak tahulah duk lakukan ni lagi kom dia kau wallahu a'lam. Tapi itu sudah menjadi markas
perkembangan Islam pada masa-masa yang lalu selepas pada Baghdad. Berartinya hak berlaku markah di Bukhara tu artinya sudah zaman Ashabul A'raf dah. Dah zaman Ashabul A'raf dah. Dengan artinya umum orang baca Quran tidak faham. Itu maksudnya. Atau markas itu di Qahirah, Mesir. Markas itu terdapat golongan mutaakhirin dan fuqaha bertukar wajah dengan celupan tasawuf. Itu perubahan tu. Markas tu ada juga hak berubah tu lah. Bila berlaku perubahan, maka lahirlah suatu perubahan baru. Jadi perubahan baru tu hak ulama-ulama Qadian ni, jadi masih lagi mengikuti jejak langkah ulama yang lalu. Dan fuqaha bertukar wajah dengan celupan tasawuf. Jadi orang fuqaha ada tasawuf, bukan fuqaha saja. Jadi sebelum pada tu fuqaha aja. Ini perubahan ni. Sama juga berijtihad. Kamu tengok dalam TV. Pagi tadi ke kemarin gitulah. Pagi tadi. Nakhai bagi tadi. Jadi Nakhai sebut dia kata berijtihad ni naklah berijtihad. Tapi tak mungkin semua orang ada ilmu. Jadi lo ni kena berijtihad, pupuk ahli-ahli ilmu. Tu kita duduk kata tu. Kita duduk kata kan. Bapa tak boleh hari ni kerajaan mengadakan satu fakulti fiqh melahirkan mujtahid yang merangkumi semua ilmu. Sebab hari ni ulama tu banyak, tapi hak ni fiqh saja, hak ni hadis saja, hak tu tasawuf saja bisa. Jadi kumpulkan semua tu sebagai tenaga pengajar kepada satu golongan yang kita pilih, cuma kali. Jadi mungkin pelajar ni dapat memahami, menguasai keseluruhan ilmu yang ada pada semua pensyarah ada. Bina-bina kemahiran yang ada tu boleh masuk ke satu. Sebab otak manusia ni amat luas. Amat luas. Kemampuan dia pun luar biasa. Luar biasa. Kalau mengaji sekolah Melayu, sekolah kebangsaan misalnya, pakai sekolah menengah, 8 mata pelajaran, 9 mata pelajaran, ya. Tu pun bercekal mata. Bukan semua boleh lulus 9A, 5A. Kalau ngaji sekolah Arab pula 9 pula tambah. Kalau kita kalau ada mampu lah kita kata. Tu ada mengaji lepas belakang. Tengok. Mana otak manusia ni boleh isi banyak buat isi. Jadi kalau Tuhan jadikan satu orang dia hidup 100 tahun misal, jadi dia tidak usah otak dia tu, ilmu dia dapat dalam masa 100 tahun tu banyak-banyak. Jadi kalau dia usah memanglah nyanyi lupa lah apalah, itu mana ada kecacatan dia. Kalau tak cacat itu dah banyak tu. Jadi berijtihad secara kumpulan saat ni, hak tu disuarakan oleh Nakhai. Nakhai. Jadi hak dia kata tu sama dengan kita faham tu juga. Inilah yang menjadi suatu kewajipan golongan yang menyusahkan manusia. Ialah mereka yang benar-benar tidak faham masyarakat antara bangsa. Berartinya kewajipan kita kena kenal orang tu dulu. Kena kenal masyarakat tu. Jadi bila kenal masyarakat, mana senang kita berurusan. Bila tidak kenal masyarakat, susah kita nak berurusan.
orang di negara-negara lain boleh menguasai bahasa tu berbelah-belah bahasa, boleh menguasai. Jadi kita, kekurangan kita ni tak banyak orang yang boleh menguasai bahasa lain selain pada bahasa ibundanya. Itu pun tak betul. Bahasa ibunda tak betul. Itulah biasanya. Jadi kalau kebolehan kita rendah, macam mana ilmu kita nak boleh tinggi? Yang kita memiliki ada kawasan yang tertentu. Selepas itu lahir pula masyarakat di Delhi dan Istanbul, di Turki. Maka berlakulah kepada masyarakat suatu markas yang lain di markas-markas itu. Itulah berubah. Duduk di Turki, kalau berfikir orang Turki, cara terbiak orang Turki. Jadi Islam itu juga. Sehingga amo ingat tu email tempat amo mula di kebakrian, baca khutbah duk puji Sultan Abdul Hamid Turki.